Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi Wa ashabihi wa azwajihi Wa zurriyatihi Wa atba'ihi ajma'in wa ba'du Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala Wa nafana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Kata Syekh Musannif rahimahullah ta'ala, qala jam'un wa kadha ma tulqihi al-fi'ranu min ar-rawsi fi hiyad al-akhliyati idza amma al-ibtila'u bihi wa yu'ayyiduhu bahsul fazari wa syartu dhalika kullihi idza kana fil ma'i alla yughayyira. Intaha. Kita masih bicara ikut bab najis dan sedikit masalah najis-najis yang ma'fu, yang dimaaf. Antara yang terdekat ialah najis daripada binatang-binatang yang ataupun serangga yang hidup di celah-celah daun-daun untuk dibuat atap rumah, yang gugur jatuh bila dia dah sarang apa tu, najis-najis dia tu macam bubuk kayu apa seumpamanya. Kadang ada yang bersama dengan kayu yang ditebuk tu buat dia najis dia, dalam keadaan susah nak dipelihara daripada binatang tu masuk dalam air ataupun sebagainya. Ada bab dia yang dimaaf, tapi bab tu istilahnya dah sampai tahap susah lah kan, untuk dielak. Kalau tak sampai susah, tak ada sampai istilah darurah tu. Sebab ad-darurah tu tuqadaru biqadriha. Darurah naklah dihadkan mengikut had dia, setakat mana. Dia taklah bahasa darurah ni dia akan jadi mutlak, semutlaknya. Sudut maaf ni dimaaf semutlaknya. Dia akan ada kadar dia yang dimaaf terus mana. Itu pun dobit dia darurah. Kalau tak ada darurah, memang masuk dalam bekas yang bekas air khasnya, najis lah. Tambah pula benda tu tak susah untuk pergi buang apa, air pun bukan susah nak cari, masuk dalam air najis lah. Masuk mudah gitu. Jadi seterusnya kata dia, qala jam'un wa kadza, macam itulah juga ma tulqihi al-fi'ranu, barang yang mencampakkan dia oleh fi'ranu, oleh fi'ran jamak daripada fa'ratani fi'ran, tikus. Apa yang ma tulqihi al-fi'ran ni? Minaraus, terbayan daripada minaraus daripada tai dia. Dan dia nak bicara ni, yang dia nak nakal sini, tai tikus masuk dalam apa? Fi hiyadil akhliyah, dalam kolam-kolam yang akhliyah, yang sunyi, maksudnya kolam-kolam yang ditinggalkan. Antara tikus ni tempat dia selalu operasi, tempat orang tinggal, kolam air yang dah ditinggalkan. Rumah misalnya, pondok-pondok, kan bila orang lama tak masuk, tak duduk, dia memang makhluk lain lah pula duduknya, dah manusia tak duduk. Kalau rumah pun dekat dengan monyet, ni pun monyet kawasan kita makin banyak ni. Monyet ke kera apa tau? Kera, monyet, tak tahu, tak kenal. Makin banyak ni kat rumah saya tu. Tak tahu, buah-buah yang putih-putih pun habis, pokok betik habis. Alah, makin banyak. Tak ada orang duduk, kera esok duduk. Tu kera ni, kita nak cerita ni apa, kera pun jadi binatang, dia makhluk nyawa. Dia makan minum, antara dia juga berak nanti. Berak lah. Soalan kita nak cerita najis itulah. Jadi antaranya bila kolam-kolam air apa, binatang yang antara operasi yang dia nak nakal ni, ada sebagian ulama kata kalau kolam tu kolam mandi atau boleh mana hiyatul akhliyah ni kolam mandi, pasal kolam yang sunyi,
Maksudnya kolam mandi. Maksudnya ada kolam besar, ada masuk najis tikus dalam tu. Ataupun hiyadul akhliyah ni dengan makna kolam yang telah ditinggal pasal lama orang tak ambil peduli ke dia, jadi ada masuk najis dengan dia. Ataupun syarat maaf ni idza amal ibtila'u bi, apabila telah merata'i oleh bala bihi bima tulqihil fi'ran min ar-raus. Bahasa mudahnya bihi tu apa? Najis apa? Tai tikus. Yang tikus tu yang berak masuk dalam kolam tu. Bila dah umul bala apa? Amal ibtila'u merata'i lah oleh bala darurat kemudaratan macam ni. Dobit dia situ iza amal ibtila'. Jadi kalau kata memang pondok misalnya tinggal ada tikus buat sarang dalam kolah pun sampai ada taik dia, tapi taklah istilah amal ibtila'. Cuci-cuci duduk situ, tikus tak mari lah. Jadi yang tu tak amal ibtila' lah tu. Jadi kalau tinggal-tinggal ataupun kolam mandi apa-apa, malam je tikus datang. Banyak pula tu. Kan? Dia bilang so berak. Tambah pula zaman ni ada kencing tikus kan, patutnya kena jagalah. Kalau bila kencing tikus orang takut kena penyakit kencing tikus apa. Tikus ni orang pasang perangkap tutup, jangan bagi tikus masuk rumah apa. Dengan penyakit kencing tikus pun ngeri. Jadi pandai pula jaga situ kan, tak adalah istilahnya kita biarkan tikus tu. Bunuhlah tikus tu. Jadi istilahnya tak amal ibtila' lah. Cucilah. Tambah pula ada penyakit kencing tikus, berani pakai air yang bekas kencing tikus, tikus ada. Kita dengar bukan tengkok lah. Jadi dia pun sampai tahap ibtila' ni, maksudnya dah tak dapat tidak lah. Ayuh pun susah nak cari, nak cuci, nak elak pun tak boleh. Yang tu yang orang panggil darurah tu. Orang panggil darurah baru panggil amal ibtila'. Dan bahasan ulama' macam ni kata dia yu'ayiduhu bahsul Fazari, menguatkan pendapat jam'un minal ulama' ni oleh pembahasan Syekh Fazari. Ni semua ulama-ulama yang masyhur dah dalam tabaqat Syafi'iyah. Kita lah pula tak berkenal. Jadi kita pengajian ni antara benda yang kita zamalan ni dah tinggal pengajian. Ni memang ada pengajian khas untuk kenal tabaqat Syafi'iyah. Saya kita ada. Kita tak belajar, tak ingat. Nak telaah, tak darat telaah. Banyak benda lain tak tengok. Allah, nisbah ada. Bila ulama' dulu, kalau jenis nama ulama' ni, dia kenal satu. Pasal memang dia orang mengaji macam mengaji rawi, hadis lah. Kita hadis, tak apa nak mengaji. Allah, masalah. Tambah nak kenal rawi. Hadis tak apa ingat. Tiba-tiba ingat rawi, atau lagi pelik. Kan? Pergi ngaji rawi je. Oh ni hadis rawi ni tak ingat. Oh ni apa? Tujuan dia nak bagi ta'ih amalan orang. Tu geng Cik Wahab tu lah. Cik Wahab, Cik Wahab bunyi pelik sikit. Kami menggunakan Cik B sekarang bunyi unsur wanita sikit. Cik B dia nampak lembut sikit lah. Pak Wahab tu nampak kasar sangat. Tambah buah Wahab bayi. Tu lagi lagi kasar bunyi. Apa cerita ni? Tanya kalau kolam ni. Kolamnya. Kolam lah. Tangki air. Kalau faham daripada hiyadul akhriyah tu, antara yang kita tak peduli pasal kolam bawah ni, kita dah tengok tangki air duduk atas tu kan. Cuma kalau ikut untuk pasal dia kata amal ibtila', tangki air biasanya bertutup tak. Bila bertutup, maksudnya najis, cuci lah. Tambah pula tikus lah ni, orang takut sangat dengan kecil tikus tu lah kan. Jagalah, jangan bagilah dia masuk. Dan memang setahu kita lah, tangki-tangki air rasanya masjid besar-besar pun tangki airnya besar tu semua bertutup semua, rasanya tak ada yang terbuka. Apa reservoir, apa benda reservoir ni nak terjemah, loji penapisan air tu pun kan tutup semua. Yang asal kat tanah tu dia dah buat ni kolam pertama, kolam kedua, kolam ketiga, yang tu terbuka lah. Tapi bila dia dah masuk dalam tangki nak menapis lepas 3-4 kolam ni tu, bertutup tu untuk dapat pressure lah apa. Jadi bertutup. Jadi maksudnya kalau ada bahagian atas rumah kita tak bertutup
untuk belilah penutup dia untuk tutup. Kalau ada pun tikus tak tutup tu, rasa kau ni? Tanya rasa dulu lah kan. Tanya rasa dulu. Gamak pakai. Tambah pula. Buka. Something special lah. Awak pelik apa raya ni? Tengok atas ni. Tengok. Suluh tengok dalam tu. Dah apa? Tikus mampus ke? Tak tikus ke? Cicak mampus dalam tu pun semacam lah rasa. Tambah kalau tikus. Lagi geli tengok tak boleh. Geli kan? Tengok. Apa nak sebut ni? Jadi nak hukumkan bala dan maaf tu lah. Nanti sikit kita tak bercara situ lah. Gamak ke kita nak pakai benda-benda yang nama najis itu. Baik. Sebut pengajian asalnya tu Tabaqat Syafi'iyah. Kita tak mengaji lah bab-bab macam tu. Satu tak berkenal kita. Siapa-siapa ulama' ni lapis mana yang duk kenal Ibn Hajar, Syekh Ramli. Itu pun pasal nama mereka sering disebut. Ada kitab-kitab fiqh yang dua orang yang satu tabaqat ni yang ada pendapat mereka yang kadang tak sama. Misalnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, pasal dia ringkaskan Muharrar Imam Rafi'i tu jadi Minhajul Talibin. Yang tu nama-nama yang kita kenal. Kalau yang nama lain sebut tu kita tulis sebut lah, tak tahu dia duduk di mana. Kalau ikut badan mengaji esok, bila ngaji tabaqat, nak penting tu pasal nak tahu dia duduk di mana. Dia duduk di mana. Dia duduk dalam tarjih ke separuh wujuh ke apa. Nak tahu di mana tu. Baik. Yang tu nisbah ada Syekh Al-Fazari yang mengukuhkan pendapat ni. Syarat tu wa syartu zalik kullihi. Syarat demikian tu kata kulli sekaliannya yang mazkur semua telah masalah lepas kita bicara ni. Masalah daripada serangga yang buat sarang atas atau atap nipah yang buat daripada daun kelapa, batu binatang yang memang duduk dalam air apa semua tu. Iza syartu zalik kullihi ini iza kana fil ma'i alla yughayyira. Apabila adalah ia matul kil fi'ran wa ma syabah zalik tu dia fil ma' dalam air ni alla yughayyira. Bahawasanya dia tak berubah. Itu antara syarat lagi. Kalau sampai berubah ni jangan kata bila amal ibtila'. Tak ibtila' memang awal najis. Kalau ibtila' pun syarat dia alla yughayyira. Jadi faham kepada kata najis tu masuk dalam air, syarat alla yughayyira, yang tu memang ada wajah dalam qaul yang ghairu syafi'i kan? Kita tak ingatlah siapa tu, rasa dalam sebut tak. Yang tu yang maksudnya ada wajah dalam pendapat lain pada mazhab Syafi'i yang tambah apabila air tu banyak, al-ma'u iza kasura lam yakhbus. Tak ingat lafaz dia lebih kurang itu kama qala. Kata Rasulullah apabila air ni sampai banyak, maksudnya 2 qalah lebih, itu antara syarah ulama fiqh kita. Dia tak akan boleh dinajisi oleh sesuatu apa pun dengan syarat alla yughayyira. Dengan syarat dia tak berubah. Maksudnya masuk najis apa tapi air pula air banyak, kalau tak ubah tak ada masalah. Begitu juga ada pendapat kita juga dalam mazhab 4 ni yang air sikit masuk najis tapi tak berubah, tak najis mutanajis air tu, tapi bukan dalam qaul dalam Syafi'iyah lah. Kita ada qaid tu air banyak sikit macam mana bahas lepas. Jadi dia sebut masalah ni maaf tu syarat dia alla yughayyira. Maksudnya ada qaul juga datang lain daripada Syafi'i yang mengatakan memang yang tu termasuk dalam usul kaedah mereka yang ni memang suci, dia tak jadi najis. Kaedah kita najis, cuma iza amal ibtila' yang ada afu situ, faham afu pun ada qaul di atas lain daripada mazhab Syafi'i, memang itu usul dia dan hukum dia tak najis, syarat dia alla yughayyira.
Satu ulama kita ni, dia nak ambil pendapat, dia bukan ambil sebarang. Dia mesti ada wajah yang menyebabkan bagi boleh. Mesti ada wajah. Satu kalau kata darurat pun, dia akan tanggung cari jalan macam mana untuk dengan darurat tu boleh apa tu. Tu pun syarat darurat tu ketat tu. Zaman sekarang ni bahasa darurat ni mudah sangat. Sikit-sikit darurat. Ya, tambah isu-isu dia nak tanya lah ni, isu-isu vaksin lah, COVID tu. Sikit darurat. Menteri-menteri pun, inilah vaksin terbaik. Itu mampu 6 orang. Terbaik apa benda? Kita tak tahu lah. Kalau zaman saya dulu, kalau masa zaman sekolah lagi, adalah penceramah ni, ada yang mulut laser kan. Tapi zaman dulu penceramah memang kalau mulut laser memang polis ikut, SB ikut. Masa zaman tu memang anti sangat pada penceramah agama yang selalu duk empuk kerajaan ni. Tak kena gaya masuk ISA tu. Dulu lah. Sekarang ni taklah cuaca macam tu. Kalau dulu seingat saya, penceramah yang keras-keras ni, kalau dulu almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah tu, kalau saya duduk KL dulu tu, popular lah dia. Ghazali Hasbullah, dia duduk Kuala Kubur, Darul Atik, dan ni anak dia yang ambil alih madrasah apa semua tu. Apa nak sebut, dia kalau dia ceramah, tak ada excuse lah mana yang buat salah. Kalau dia cerita pendapat-pendapat mufti-mufti yang tak betul ke, dia sebut nama clear Syekh. Kalau dalam dulu kaset yang masa tu tak ada, mana ada komputer pun ada lagi masa tu. Semua pakai tali tip tu ya. Orang yang rakam tu, bila sebut Syekh tu, dia blur dia padam. Orang ni Syekh, dia sebut nama mufti, saya tak sebut nama, mati lah kawan tu pun. Dia keluar fatwa, dia kata siapa yang pakai burdah ni ekstrim. Ekstrim tu dia buat ekstrim. Nak pakai tudung pun pakailah macam mana tudung pemimpin kita. Cukup dengan letak atas bau. Mufti cakap macam tu. Dia punya bahan, pergi masjid mana semua dia cakap. Dulu pun tak ada media macam kita kan. Sampai boleh banyak isu lah dia sebut. Masalah mengaji, masalah sekolah agama tak dipeduli, masjid kosong, imam-imam yang jadi pegawai kerajaan ni semua pasik dah. Dia sebut nama terang, Al-Hafiz, Tok Bilal, Tok Siak, Al-Ustad, kata dia. Televisyen besar. Dia sebut clear lah. Zaman dulu kalau ada televisyen ni aib besar dulu. Nama Ustaz ada televisyen. Waktu. Nama Al-Hafiz, Al-Ustad, kata dia, kelepak dia bubuh tu. Kita dengar. Kita yang memang tak suka benda-benda macam tu, kita dengar bubuh lagi. Best dengar. Tapi tak lama lepas tu dengar SA lah. Dulu lah. Saya tu depan mata tu, memang kenal sangat tu Ustaz Ghazali Hasbullah tu. Saya dulu masa zaman alam pindah daripada kanak-kanak remaja pun dapat hidayat tu antaranya sebab dia. Dengar dia ceramah tu, dengan sebab tu tak tinggal sembahyang. Sebab tu tak tinggal sembahyang. Dengar dia yang ceramah tu, takut dengar dia ceramah. Dia jangan tinggal sembahyang tu. Berani memang tak ada takut orang ni. Masuk ICA lah. Zaman lah ni ICA tu tak ada lah. Kalau ikut ada tu, awak pun masuk ICA juga tu. Lama dah kena lah. Okey. Pasal kaedah kita, benda yang salah itu ya. Dia orang ni pantang dengar lawan sikit mufti ke apa menteri cakap. Pada mereka menteri ni lebih daripada Nabi. Ya, kalau saya kata itu lebih daripada Nabi. Yang kita belajar ni apa? Kitab ni ingat belajar apa? Belajar jadi peganas ke apa? Duduk lawan sangat fatwa kerajaan, ingat peganas. Kerajaan ni apa? Maksum ke apa? Ulama pandai pula tak nak ikut mazhab Syafi'i, Hanafi, bosan nak ikut Quran hadis. Yang dia ni apa? Mula saya keluar ayat-ayat kasar-kasar
Macam lebih pada Nabi. Apa pendapat dia semua putih-putih dia, menteri-menteri dia, penjilat dia orang ni. Mula macam tu lah. Zaman saya dulu, kalau Ustaz kata suara tu buah anjing, anjing kerajaan. Kalau saya siap bunyi lagi, menjawab dia. Mana tak ikut cakap dia, menjawab. Mana yang kerajaan tak bagi cakap tu, menyepi je. Saya sama Rasulullah dia tak sebut tu. Saya pun saya pakar bunyi anjing dengan bunyi ayam apa. Saya bunyi tu. Baran dia mana tu? Macam apa? Dengan kita buat jelai lidah. Mana? Lu jelai lidah, nak jilat, nak dapat pangkat, nak dapat gaji, nampak pendapatan. Orang sebut marah lah. Marah tak betul. Betul aku cakap. Betul lah. Kita cakap ni salah kan? Dia bukan kira kita cakap betul salah tak salah. Dia kira menyalahi dia. Satu ada orang kalau Perak ni sampai orang pangkat atas-atas tu, kita biasa tegur dia dulu. Dulu pun dia tak pangkat atas lah. Dan dia pangkat atas. Dulu masa dia duduk bawah tu, bawah-bawah pun dengan kita, dia pangkat besar lah. Dia ada jawatan lah, ada nama lah. Tapi taklah jadi pengarah ke apa ke besar-besar tu. Dia main biasa ceramah, ada soal jawab pula, kita tegur dia. Gelebak. Memang dia cakap salah, tak betul. Boboh ya. Kita pula jenis tu, arwah petegur pun ada dalam majlis tu. Tok Guru pun memang kalau apa-apa pun kadang disuruh kita cakap bagi pihak dia. Dia sengih ya. Kita bubuh tu. Kelepak, bubuh. Lah ni dia jadi pegawai atas. Panggil pergi pejabat agama. Jumpa. Ayat pertama dia kata apa? Ustaz kenal tak saya? Saya ingat Ustaz. Kata. Berdendam pun. Padahal dia cakap tu salah. Memang dia pun kepala otak tak apa betul. Kalau saya sebut begitu je. Tu kalau ikut saya sebut nama. Saya ngaji guru saya bukan orang menakut. Romo pun dia bukan ni. Jadi orang macam tu je dah AJK fatwa tu. Orang macam tu pula dipanggil jadi ahli majlis fatwa lah apa-apa. Yang ahli majlis fatwa ada lah macam patih. Tapi itu lah. Dia pun tahu. Cakap banyak. Kau boleh buat ubah apa. Cuma dia orang segan. Depan tak berani. Tapi belakang Tok Guru tegas macam ni lah. Ni. Depan mana berani? Menikut. Suruh baca kitab tak berani. Sebut sama mufti kita ni. Tapi mufti kita ni bab-bab hukum akam alhamdulillah bagus lah. Masa Pak Teh jadi arwah Teguh Bulan jadi ahli majlis fatwa tu, bincang-bincang hukum apa. Bila bincang hukum buka kitab kata dia, pagi tu mufti lah baca, Pak Teh buka muka surat. Dia pergi majlis fatwa bukan pergi kosong, penuh bonek kata. Kitab dia bawa lagi kata. Menantu dia lah ni. Yang dia bawa masa tu jadi tebal lagi, tak jadi menantu lagi lah masa tu. Dia bawa kita langsung kitab lagi. Pak Teh tu ambil dalam beg ni, ambil dalam kitab ni, ambil ni. Bawa naik kitab. Dia buka satu-satu, dia telah pasal nak mesyuarat, dia dah siap dah dia apa dia benda nak bincang tu. Nak bincang ni. Itulah jadi kuli bincang dia untuk cari ada pendapat ulama yang boleh meluluskan. Macam isu derma organ apa kan. Cari nak bahas dalam majlis fatwa. Yang tu dengan arwah batin sendiri cakap. Macam mana nak pendapat dalam kitab, macam mana ada sebut masalah boleh derma organ derma organ masa tu. Postmortem boleh tak postmortem belah pergi ambil pergi tengok. Memang dalam kitab ada sebut masalah ibu mengandung kalau dia mati boleh anak boleh belah. Memang dalam kitab ada sebut tu. Pasal apa? Nak jaga kehormatan orang yang hidup, anak yang masih hidup dalam perut tu. Kalau dia hamil mati, dia mati, anak dalam tu cek-cek hidup, boleh tak belah tu dalam tu mencari kehormatan mayat. Boleh tadi pasal nak jaga orang hidup dalam perut tu, dia tak mati budak tu, boleh belah. Memang tu antara yang bahas dalam kitab. Tu keluar kitab apa-apa. Mari Tok Mufti lah baca. Tok Mufti minta maaf Tok Guru. Tak kerti nak baca kitab. Itu dengan. Patutnya dia mau mufti tu baca kitab lah. Itu hak dia cerita hukum. Duit pun dia mau minta hutang. Kita demo dia elang sampai puluh ribu, belah-belah ribu setiap bulan. Tambung dengan elang. Minta hutang dengan kita ya dah. Dia ingat kita punya duit pun dia kata. Ingat kita ni bank apa dah.
Arwah batin lagi sebut tu. Oh, kita dengar. Kata Masya Allah, apa nak jadi puak-puak ni? Oh, pelai dah dengar. Tu, kita dengar arwah Tok Guru Neribu sebut macam tu. Kita tahu sangat lah orang atas-atas tu macam mana kedudukan dia. Tu yang kita berani balas ke bawah itu ya. Tiap depan kita dia tak berani. Kita duk cakap, duk komplain dia macam ni, tak betul. Dia cakap belakang je. Yang ni kalau boleh tak usah bagi masuk mengajar, tak usah bagi kursus. Ni. Cuma dia nak tarik tauliah tak boleh. Pasal macam tu kaitan dengan sultan. Tapi dia tak setuju tu, dia halang lah kita macam ni. Panggil persemuka, tak lama sekali. Panggil semuka, awal-awal mengalah lah. Minta maaf lah nak sebut lah macam ni. Awal-awal minta maaf. Minta maaf bergadang kalau bahasa ni. Minta maaf bergadang. Saya dulu guru takmir masjid ni. Ada temu duga kan. Masuk bilik temu duga tu. Segan kami nak tanya ustaz kan. Tanya lagi lah kata. Saya bodoh aku tak kerti, tak payah terima. Dia tanya kita jawab sebiji-sebiji masa takmir. Tanya buat usul fiqh apa tauhid apa ngaji sifat 20. Ni sifat 20 memang favorite kita katanya. Kelupu. Tak susah ke ustaz? Susah apa? Belajar sifat 20 mantap sekali. Jawab satu. Ada sekali lagi tu masuk tu duduk ingat kena tanya apa, minta ustaz baca Fatihah ambil berkat kan. Pelik tu depan macam tu, duduk depan tu. Kau kan ni nak berbalah ke apa kau kan ni. Habis belakang cakap kita sakang ustaz ni menyalahi orang, menyalahi fatwa, ni tak ikut majlis agama Islam lagi. Banyak saya dengan Pak Dah tu situ. Pak Rasmai kan. Yang tu ambil tauliah ke? Dia ambil guru takmir lah. Ambil guru takmir kan tu. Ustaz Pak Dah tu minta guru takmir. Tak lulus. Dia pasal dulu dia guru dakwah, dia minta guru takmir. Tak lulus tu. Isu apa lah itu cerita tu? Korban lah tu. Isu korban tu. Dengan korban. Jadi soalan bertulis apa dulu dah panggil soalan yang Syafawi nya. Antara soalan tu tanya, boleh tak bagi korban bagi kat orang kafir? Pada kita. Orang bodoh aja jawab kena. Mana boleh bagi kat orang kafir? Orang kafir bukan ahli ibadat. Benda ni benda ibadat kau boleh bagi. Bukan ada pendapat ke? Dalam kitab kata mana boleh? Orang kafir tak boleh bagi. Pendapat tu kalau ada apa sangat dah gini. Bukan ada fatwa kata boleh bagi ke dia orang kata. Boleh bagi kat orang kafir ke? Tu fatwa siapa? Siapa dia bagi fatwa tu? Ulama mana? Dalam mazhab Syafi'i ke? Keluar daripada mazhab Syafi'i ke? Apa disiplin ambil kita? Melawan gitu kan. Dia nak sepatutnya boleh bagi ke orang kafir. Macam mana? Guru takmir tak lulus. Dia tu berdepan tadi. Tanya kitab mana yang kata boleh bagi dengan korban ke orang kafir? Kitab mana? Lalu kalau tanya kitab mana? Ustaz ngaji kitab berapa kitab habis? Kitab bekah kitab apa? Saya sebut tak? Gaya arwah batin wajar kelahi tu. Kalau dia tak tanya bekah kita ni. Dia kata ada mazhab macam ni dulu lah. Fiqah mazhab Syafi'i kata kitab apa? Nak tahulah juga kan. Pasal duk pandai nak balah ambil pendapat-pendapat ni. Kitab apa mazhab Syafi'i yang bisa ngaji habis? Daripada awal hingga akhir kitab. Kitab apa? Nak dengar nama kitab kan? Ngaji silibus tebuk-tebuk silibus tebuk. Kitab apa tebuk tu? Tak ada kitab muqarrar kitab apa? Kena buka kitab kena tak tengok muqarrar. Astagfirullahalazim. Kitab fiqh kita apa tak mengaji. Tapi nak ambil mazhab ni. Ambil pendapat ni. Fiqah kita pun tak lalu. Kalau buka kitab, kita buka. Tak apalah macam ni. Kita buat main teka-teka. Mula saya baca kitab dulu, buka macam ni. Macam buka Quran je lah kan. Buka macam ni, baca. Nak dengar, faham betul tak betul. Saya baca dulu tak apa. Waktu saya nak dengar pula. Buka, kita pejam mata. Buka, baca. Boleh? Buka ni. Kita buat macam tu. Mula saya baca dulu. Waktu tegur saya baca tak betul apa. Waktu saya kamu lah baca.
Ustaz lah baca buku kamu nampak kasarnya. Saya minta Sahibul Fadilah lah baca. Saya nak dengar. Betul saya rakam, saya minta dia rakam kan. Pembualan kita ni. Boleh. Saya nak dengar. Apa ni dia buat kan? Ayah kan ni? Tak takut langsung tu. Memang kita bodoh lagi, tegur lah aku. Apa? Aku nak dengar hakmu, hak pandai ingat tu. Aku nak dengar. Anak tiket. Tak mau tak mau setuju dengan kita. Dua depan tak berani cakap. Dua belakang kan, puping. Saya cerita masalah darah kita lah, kaedah kita. Ni ada display semua. Nak bahas. Tambahlah ni duk. Sikit darurat. Darurat tu bihu mahzurat. Memanglah tu bihu mahzurat. Darurat ke kita ni? Tu yang baru ni saya dengar ada dia duk bahas. Buat forum lah. TV lah tu. Apa dia? Sepatutnya zaman lah ni kita memang tak boleh gunakan bahasa darurat. Kita bukan darurat lagi sebenarnya. Mengaku dia bukan darurat lah. Kau tak duk pakai darurat yang dia pun sedar lagi. Kita sebut kata darurat memang babi boleh makan. Dia darurat je boleh makan babi ya. Boleh makan babi boleh bubur tutup asing. Ya dah. Ditukar ayat. Ya dah. Kita sebenarnya bukan darurat. Yang ni sebenarnya bukan darurat. Yang ni ialah hajah. Al-hajah tunazzalu manzilatad darurah. Wah. Hajat. Dia hajiat. Lepas tu daruriyat. Lepas tu tahsiniyat. Jadi untuk jadi kita tahsin, jadi umat yang sihat, jauh daripada COVID, kita boleh buat aktiviti macam mana harian sebelum kena COVID dulu. Jadi elok semua rakyat Malaysia ni kena suntik. Kalau tak, kita tak boleh buat aktiviti dengan bebas. Ada kekangan begini-begini ni, nanti kena PKPB lah, D lah apa. Untuk ini hajat. Ini adalah hajat. Perbahasan fiqh yang sangat mendalam dan halus. Sahibul Fadilah Al-Faqih. Berbulu saya dengar. Tak sebut lah nama siapa-siapa kan. Nama popular semua tu. Pakar usul fiqh, pakar fiqh, pensyarah fiqh. Orang mesti lah. Orang pondok. Orang mesti lah. Orang pondok dia tak masuk TV je. Masuk TV kena sekeh. Dia mana dia bagi Kalau baca masuk skrip, kod dia bagi kan. Awak baca skrip ni. Saya ingat masa saya lagu mazhab hari masa tu. Ustaz Muhammad Saleh Sani tu lah. Hidup lagi dia buka Mahatafiz Padang Balang Gombak banyak cawangan dia tu apa dah sebut dia masuk TV dulu, ada program-program masuk TV, ada wawancara apa, baca skrip betul-betul kawan baca skrip. Bila ada tempat yang sepatutnya syarah tu, dia syarah lah sikit dan dia sebut lain lah sikit pada skrip. Benda rakaman bukan live, bukan secara langsung. Potong. Kenapa ustaz baca lain? Baca yang dalam skrip lah. Tu dia cerita kami dengar. Masa tu kecil-kecil budak sekolah mendengar. 16-17 tahun masa tu dah dengar. Pakai skrip. Masuk TV ni punya ada skrip apa. Dia bahaya dia dengar cerita tu. Tabah rakaman kalau live lagi, kalau cakap lebih-lebih pun siaran terganggu. Jadi gitu. Itu kalau live. Kalau yang jenis ni dia lajak dia boleh potong rakaman tu. Ustaz. Boleh hilangkan bunyi tu. Dia boleh hilangkan bunyi, terganggu lah, terputus talian lah. Itu memang idea-idea kalau buat live. Kalau rakaman potong, okey sambung baca balik tadi. Nanti dia potong mana yang kita syarah tu. Betul-betul baca rakaman je lah. Tengok keluar cakap mana dasar dia yang disuruh baca tu. Baca je lah. Kata dia masuk TV sekali tu lah kata dia. Betul tak dia tak ada teringin nak pergi. Itu yang kita cerita rakaman. Yang sebelum rakam tu buat apa? Dia masuk TV, dia takkan masuk pergi macam ni. Masuk TV live macam ni lah. Buat apa? Make up dulu. Yang make up tu lelaki ada, perempuan ada, maknya apa ada. Make up lah. Tadah muka dah. Dia make up kita. Ustaz. Soal Saleh Sani tu. Make up kata dia. Sini. Bubur bedak apa. Dia tak nak melit-melit peluh-peluh apa kan. Make up bubur bedak-bedak.
Alah, macam jadi pengantin mak andam lah, tukang andam kita. Allah cakap, baca skrip. Budak-idak lah kata dia masuk TV lah. Tak mau lah kata dia. Cuba jangan tok guru kita panggil masuk TV. Kena make up gitu. Itu tu dulu, sekarang tak tahu lah. Kau tak make up kau lah. Tak ada dah budak-budak apa. Ni memang ni. Apa cerita ni? Kita tak setuju tu lah. Maksudnya kalau masuk TV, memang ada cerita semua yang hak demo. Yalah. Panggil pun, forum-forum semua rupa dia, orang-orang dia bercakap. Panggil lah orang kita bercakap pula. Kita dah semua ni, cuma dia tak boleh cakap besar pasal kita media ada, internet ada kan. Kita balas pula lagi, buat 3 orang pula bercakap, semua rubuh dia. Panel 1, panel 2, panel 3. Kalau ada doktor pun ambil doktor yang menyebelahi belah kita pula. Ibu buat dia satu. Dia sebut doktor yang duk bubuh kita satu-satu, kita ambil cari doktor kat, yang pakar kat, yang disegani pula, yang terbilang pula tu. Bubuh dia satu-satu. Baru dia tahu ketor. Intah. Jadi syarat dia mesti air tu tak ubah. Kalau kita faham tu, maksudnya ulama ni dia pelihara sungguh jaga bab tu. Tambah pula kalau kita tengok dari sudut sains apa, maksudnya dia takkan ambil semudah-mudahnya bab-bab yang najis yang nama kotor. Pasal at-tahur syatrul iman. Dalam hadis sebut tu, at-tahur syatrul iman. Maksudnya mubalaghah dalam bab taharah ni dia iman. Maksudnya orang ada iman ni dia bukan tahir, tahur, wazan faul. Dia ada amsilatul mubalaghah. Maksudnya sangat jaga bab-bab suci, bersih. Bersih suci ikut SOP syar'i lah. Bukan ikut SOP dia, ikut SOP dia sanitizer. SOP kita air tu dah bersih lah. Sanitizer apa, baru ambil wuduk. Nak sanitize buat apa? Buat pula daripada bahan apa? Ambil pula yang Itali, Perancis. Buat pula daripada alkohol. Air biasa tu lagi bagus. Dia pun kata air bersih lagi baik daripada menggunakan sanitizer. Tak payah sebutlah sanitizer tu. Sebutlah basuh tangan aja. Lebih baik highlight kan sentiasalah berwuduk. Maksudnya kan bagus ni amalkan sanitizer. Sentiasalah berwuduk. Bagilah Islamik sikit. Itu kan. Kita ni kalau tak memang apalah. Kalau saya dulu, kalau jenis-jenis lawan dasar-dasar yang dalam TV apa kan dia orang iklan Kentucky Fried Chicken tu, apa? Kesedapannya macam mana? Hingga menjilat jari. Dia baru nak iklan jilat jari. Kalau saya kata kita lah syarat jilat jari ni lama dah kan. Habis semua. Air pinggan pun bubuh. Saya kata kita kalau ikut sampai menjilat siku ni, kuah ni, angkat. Jari ni dah lama lah. Engkau baru nak iklan KFC kesedapannya hingga menjilat jari. Sabit je ayam. Takat macam tu. Kita ni kuah ni jilat siku ke. Kita punya jaga tu bersih semua tu. Makan pun kalau ada saprah jatuh tak saprah ambil lagi. Sebab saprah tu untuk jaga makanan jatuh tu dia lah suci bersih, ambil makan lagi. Dah kita macam tu. Dia orang baru nak ajar menjilat jari. Selalu duk makan garpu sudu. Ni jolok. Kita lama dah pakai tangan. Dia baru nak explore pakai tangan. Ada enzim. Astagfirullah. Itulah. Sebut macam tu, saya muntah balik apa dulu saya ngajar. Muntah macam tu, ngajar. Itu masalah kolam tadi. Wazabadu. Wazabat pula. Tahirun adalah suci. Apa dia zabat ni? Wa yunfa'an qalili syarihi kasalas.
Baca dulu. Kata dia zabat. Anda tengok zabat apa? Zabat kata dia adalah suci. Wa yu'fa an qalili sya'ri. Dan dimaaf daripada sedikit rambut. Bulunya zabat. Antara qalil tu salas. 3 sikit. Maksudnya dia nak beralih kepada jamak dah banyak tu. 3 ni qalil. Kaza atlaquhu, macam ni lah itlaq ulama. 3 lai daripada bulu dalam nak ambil zabat ni dimaaf. Walam yubayyinu anna tidak memperjelas mereka tu. Mereka itlaq je. Qalil sya'rihi. Jadi kebanyakan ulama disebut qalil sya'rihi. Berapa tu? Tak yubayyinu. Walam yubayyinu anna al-murada al-qalilu bil ma'khudhi li istimali. Kata dia bahawasanya yang dikendaki al-qalil tu, anna al-murada al-qalilu, yang sikit tu, kata dia fil ma'khudh, pada yang diambil, li istimal, untuk guna, au fil ina, ataupun pada bekas al-ma'khudhi minhu, yang diambilkan zabat minhu daripada inak, daripada bekas tu. Apa benda zabat ni? Itu kita sebut sekali lalu dah. Zabat ni dalam Syah sebut pasal ada dia ialah wangian yang ambil daripada binatang, dan binatang tu pandan, macam musang pandan tu. Ada yang kata dia ambil daripada susu, huwa labanun ma'kul bahari. Ada yang kata zabat ni adalah binatang laut yang boleh dimakan susu dia. Binatang apa tak tahulah, tapi nama dia tu zabat. Kita tak peduli lah zabat. Ada yang kata ambar lah, ambar bukan zabat. Zabat lah. Ada yang kata dia ialah labanu ma'kul bahari, kama fil hawi. Rihuhu kal miski wa bayadil laban. Putih dia pun putih susu, fa huwa tahir. Ada yang kata zabat tu adalah tu binatang laut yang ada, binatang tu ada susu dia tu diambil dijadikan wangian. Ada yang kata au araku sinur birri barri baca sinuri birri. Sinur ni kau tengok gambar macam gambar kucing, macam kucing liar. Sinur ni tengok kamus, kucing macam rupa kucing. Tapi selalu setengah-setengah Tok Guru diterjemahkan zabat ni musang jebat katanya. Tapi kalau ikut sini disebut dia ialah araqu sinur barri. Dia ialah peluh binatang tu nama sinur yang darat. Jadi peluh tu suci. Tadi kalau kata zabat tu adalah dia ma'kul bahri, haiwan yang ma'kul, yang bahari, laban dia tu. Binatang yang boleh dimakan, susu memang suci lah. Okay. Kalau kata itu adalah zabat. Ataupun zabat ni, kalau binatang darat, yang dipanggil zabat ni apa? Peluh. Peluh binatang lain pada peluh anjing, babi dan keturunan daripada anjing, babi apa salah satu keduanya. Yang tu aja yang memang DNA dia najis lah. Peluh dia, air liur dia, bulu dia apa semua najis. Adapun binatang-binatang yang selain pada anjing, babi, peluh dia adalah suci. Air liur pun suci. Kalau juzuk-juzuk daripada binatang tak boleh makan daging, itulah. Tapi yang ni bukan juzuk, yang ni peluh. Jadi nak cerita peluh, ada yang kata dia adalah peluh kama huwal ma'rufu lal musyahad wa huwa kadzalik indana. Kalau ikut Asyah Zainuddin Al-Malbari, kata dia zabat tu ialah binatang yang bari, binatang darat, dan dia keluarkan wangian. Yang wangi tu peluh dia. Cuma nak ambil peluh macam mana? Nanti yang teknikal dia, ambil satu baldi misalnya, isikan air separuh, lepas tu rendam binatang tu. Jangan rendam dengan dia, kali mampus lah kawan tu. Dia bukan ikan kan. Rendam badan dia. Yang badan dia tentulah ada peluh. Bila ada rendam badan, nanti larutan yang ada dalam peluh dia tu akan larutlah dalam air yang direndam dengan binatang ni, sinur bahri, daripada arak dia tu, peluh dia tu. Lepas tu bila peluh dia tu angkat dia,
Masalah dia ni, bila dah rendam ni, ada tak bulu dia yang tercabut? Padahal dia bukan makul, bukan binatang yang boleh dimakan, tapi dia wangi. Arak dia tu, peluh dia tu wangi. Jadi bila ada bulu dia tu, ma'fu an qalili sya'ri. Yang tu yang boleh kata, macam mana rambut dia apa kena mengena dia. Itulah taswir yang bila kita rendam dengan air, ada bulu lah kat dia, bulu tu tanggal, ma'kul an qalili sya'ri. Kalau kaedah teknikal supaya jangan ada bulu nanti, takut banyak nanti ke masalah. Macam mana? Sebelum nak rendam air, sikat dulu. Macam apa? Sikat untuk buangkan bulu-bulu dia yang memang dah luruh yang ada kat badan. Sikat dulu. Agak payah sikat kasar tu, ambil sikat kutu tu. Kutu-kutu dia pun keluar sekali kan. Buat apa? Untuk supaya dengan rendam nanti, ada bulu yang tertanggal. Lepas tu rendam. Tak apa, mula juruh dulu. Bagi bulu apa yang tu masuk. Masuk, rendam lah, mungkin kena 10 minit ke setengah jam ke apa ke, wallahualam lah, tak tahulah. Saya, itu tasawir masalah kita kan, macam mana nak tasawur apa yang cerita zabat ambil peluh dia tu. Jadi bila rendam, bau tu dah peluh dia tu pun dah larut dalam air tu, angkat. Jadi kalau ada pun qalil saja min sya'rihi, ma'fu. Waktu tu buang bulu tu. Waktu tu yang larutan tu dia akan proses lah, dipanaskan ke apa ke, adalah cara dia nak ambil, nak ekstrak dia tu, nak ambil apa benda peluh dia tu kan, peluh dia yang wangi tu untuk dijadikan wangian. Tu tahir. Pasal disebut zabat tu tahir. Zabat tu sama ada peluh ataupun peluh daripada binatang darat yang nama zabat tu, sinur bahri tu, ataupun dia adalah susu daripada binatang laut. Binatang laut pula makul, susu dia memang suci. Ya. Jadi al-murad kata dia bila sebut qalil tu al-qalil fil ma'khuz, pada apa yang diambil untuk istimal, ataupun fil ina' pada bekas yang ma'khuz minhu, yang diambilkan zabat tu minhu daripada ina' tersebut. Tak boleh kata bekas yang zabat ambil macam mana, kena rendam tu lah. Kalau kita kata zabat tu adalah dia arqu sinur bari, sinur. Tengok kamu sinur tu apa dia? Kalau ada Google nak sinur tu. Dan ni senang lah, dia punya kemudahan belajar tu ada macam tu. Kemudahan belajar untuk explore tu ada kemudahan macam tu. Tak gaduh beli kamu pun sama mahal lah. Google dia sinur, tak pun tulis Arab. Tengok gambar apa, si orang putih, boleh translate beli Arabic, boleh pergi Jepun, Korea, apa semua boleh ada. Rajin tak rajin guna. Cuma selalu yang tu buka 5 minit je, lepas tu 50 minit tak apa benda buka. Boleh sengih tu maksudnya, betul lah saya cakap tu. Yang kita guna tengok untuk manfaat betul-betul sikit, yang lain banyak buang masa. Banyaknya macam tu lah. Benda tu memang melalaikan. Tera tak ada apa-apa pun kan, kita ni payah nak tinggal anil lagwi mu'ridun, nak jadi muslim yang excellency tu. Tera tak ada binatang tu pun payah nak mu'ridun anil lagwi ni. Tambah yang tu memang lara pula tu menyeronok kan pula. Sesuai pula dengan selera kita. Pula tu ada bab yang kita boleh buka. Tu. Macam kucing kau buat. Macam rupa kucing hutan. Ke macam muka apa tu? Badger apa? Tak. Nampak macam kucing tu. Masa memang tengok dulu dalam kamu kucing. Kucing hutan rupanya. Bawah ni memang kucing ada sinur. Sinur zahabi. Ada sinur emas. Rupa memang macam kucing hutan. Sinur dia macam kacuk apa kan. Wallahualam. Siap. Jadi tujuan dia yang sebut ni nak menunjukkan agak kaedah kita, sebenarnya kaedah apa yang nama najis tak najis.
Kalau ada benda yang memang suci, benda tu bukan jadi qalib najis. Misalnya bulu apa tadi, yang masalah peluh dia tak ada masalah, tapi masalah bulu. Itu rasa sebut dah serupa masalah burung walit tu lah, sama kan. Kan air liur dia suci dia buat sarang tu. Cuma bila dia buat sarang air liur, bila dia duduk dekat air liur dia tu, dia macam melekit sikit, nanti akan lekat bulu. Bulu tu masalah. Pasal bulu dia najis. Adakah dia akan satu sarang tu kalau tak ada bulu apa, yang tu memang paling mahal lah kalau sarang burung tu. Kalau tak ada bulu. Kalau ada bulu, memang selalunya akan diupah untuk pergi buang bulu. Sekilo tu berapa ratus dia orang upah, saya tak tahu. Mahal tu, upah pergi buang bulu. Kena cabut dengan yang cabut bulu ketiak tu kan. Ada yang rendam dulu. Ada yang ni nak cabut, nak bagi bersih. Nak bagi bersih bulu tu. Pasal idea tu memang dabah dia beku apa kan, nak buang bulu tu. Bulu pula dia melekat. Cabut putus satu hal. Macam mana nak buang tu. Jadi nak sebut air liur memang suci, tapi masalah dia bulu burung tu. Pasal burung boleh bukan boleh makan, tapi air liur dia suci. Air liur dia tahir. Qala syekhuna waladhi yatajihu ala awalu. Kata dia kaul yang mutajih, kata yang kuat yang dipakai, yang mutamad adalah ala awalu. Yang pertama, yang kata zabat ni tahir, yu'fa an qalil sya'rihi tu. Situ murad awal dia. Anal murad al-qalil. Maksud qalil tu al-makhuz li isti'mal. In kana zabadu jamil. Okay. Waladhi yatajihu ala walu. Itu pun in kana jamidan, jika adalah ia zabat tu jamid beku. Li'anna al-ibrata fihi bi mahallin najasah faqat. Yatajih annahu awal. Yang kata zabat ni suci makhuz li istimal. Ya. In kana jamidan, tu pun yatajih ni jika adalah ia zabat tu jamid beku. Jadi faham beku ni, peluh yang ada dekat zabat tu, peluh daripada binatang sinur tu, yang nak ambil zabat tu, peluh tu beku. Peluh kalau keluarkan, dia yang liang roma dengan liang peluh, dia dekat sebelah kan. Kadang liang roma tu lah di situ keluar peluh kan. Bila faham peluh dia tu jamid, dia keluar peluh yang menyebabkan wangi tu, pasal dia keluar, dia akan beku air tu. Bila beku tu, dia akan, antara isu dia tahu mana, dia akan menyebabkan ada bulu lekat kat dia lah. Pasal bila peluh tu keluar, dia beku, bulu akan lekat lah kat peluh yang beku. Boleh faham sebab apa kan? Jadi macam mana nak ambil zabat tu? Katalah sikat, kalau tak kata contoh rendam, sikat. Tak pun pegang zabat tu, tarik. Katalah gitu kan. Kita tak pernah tengok, tapi andaian mestilah nak ambil apa peluh dia yang beku kat badan ni, tambah ada peluh banyak pula, ketul ni ketul besar ni, tu yang menyebabkan dia wangi gila je kan. Ambil gitu, cabut perut dengan bulu-bulu ke lekat tu. Jadi yang najis tu bulu, yang suci tu peluh. Betul macam mana? Cabutlah. Nanti yang dia nak kata kaul awal situ, kemudian syarat dia pula jamid. Cuma saya sebut rendam tu nasabah kita punya tasawur pasal peluh kan. Li'anal ibrata fihi bi mahallin najasah. Kerana bahasanya ibrah di sini maksudnya perkiraan, nak kira zabat ni tahir ni, dia ialah mahal najasah. Tak mana mahal najasah ni, tak ada bulu. Tapi peluh tu suci. Ain zabat tu suci. Tapi tempat dia keluar tu nanti akan talabus dengan ada mahal najasah, tam bulu tu akan dicabut.
Itu isu dia. Anal ibrah fihi fi zabani bi mahallin najasah. Dia kalau saya sebut burung walid pun samalah prinsip dia. Apa prinsip dia? Air liur dia suci. Tapi bila dia duduk, bulu-bulu dia yang kecil-kecil yang halus tu melekat dekat air liur dia yang dia buat sarang. Air sarang tu pula beku jadi macam laksa tu. Macam bihun. Bila dia beku melekat dengan bulu dia sekali. Tu nak buang bulu tu. Fa in kasurat fi mahallin wajidin lam yu'fa anhu. Kata dia, sekiranya banyak ia najasah ni fi mahallin wajidin, pada mahal yang mendapati seseorang, mahal wajid tu, lam yu'fa anhu, tak dimaaf daripadanya. Jadi maaf ni sikit, banyak tak maaf. Satu, kalau macam burung walid tu, kalau kita faham, kalau memang tengok tak ada bulu apa langsung, memang cantik, memang kualiti, harga pun paling mahal sarang walid ni, burung walid tu yang buat pada air liur tu, memang yang tak ada bulu. Yang memang reject tu memang sarang ni tu, dia punya air liur tu dalam dia ada bulu, dalam dia tu ada bulu. Kalau dah dibuang pun yang lekat-lekat biasa ni, tu ni dalam sarang tu ada bulu, tu memang reject. Memang kalau orang yang ambil burung walid ni, ada yang akan kelas-kelas, yang ni tak ada bulu, ni ada bulu, ni bulu sikit, ni bulu banyak. Akan dibagi upah lah, berkutip bulu. Orang mata kalau jam tak boleh buat kerja. Kalau pakai spek tebal-tebal, buah kantar pula, jadi orang nak buang satu-satu kan. Mesti orang tu orang mata yang memang terang. Itu kadang-kadang tu yang saya dulu belajar bab-zabat ni, dia tak ada pakai pun. Bila dengar isu walid, kita tahu lah hukum tu. Saya kata, ulama tulis kitab memang kadang burung walid mana ada dulu. Tapi isu burung walid tu dah faham lah kita dalam kitab. Kalau Musa pandan tu macam mana proses tu? Sama lah. Peluh dia. Zabat ni. Itulah kalau saya ngaji ada setengah guru yang kata zabat ni musang pandan tu lah. Tapi kalau disebut Sinur Bahri tu, Saya sendiri macam Musa pandan tak? dia tulis apa tu? Rupa dia. Civet macam Musa pandan. Dia tulis apa? Sinur. Cari Sinur tu apa? Saya cari zabat lah. Cari zabat lah. Zabat. Musang pandan Dia tulis tu. Musa pandan lah. Rupa dia memang sebiji macam Musa pandan. Kalau tulis Sinur tu dia keluar gambar lain kalau tulis zabat, Macam kucing tak rupa dia. memang rupa je kecil. Musang ni musang pandan kan? Tak rupa Aida apa dia. Sampai adik-adik musang tu. Ada Google boleh tengok. Tu zaman sekarang mudah tu. Kemudahan belajar kat situ ada. Tapi itulah beberapa orang yang betul-betul nak belajar dengan alat tu. Kebanyakannya jadi tak apa benda, tak belajar apa-apa pun. Yang dia belajar tu lupa habis. Yang lain dapatnya. Yang belajar cari 5 minit. 50 minit mampu. Ini tu dah. Tengok budak-budak, tengok anak-anak kita kecil macam tu dah. Kerja sekolah dia buat lah 5 minit, 10 minit. Bapak mak dia tak ada lagi, dia buka tak apa pula, upil lah apa balah lah. Mana yang dia minat lah, dia buka, dia tengok. Buat kerja sekolah. Dah siap belum? Belum siap, tak buat kerja. Tengok tak benda, katulah apa benda. Pelajaran sekolah jadi itu yang tak jadi belajar online tu. Tu pun dia nak belajar dengan tak ada berguru lagi kan. Siap mempertahankan lagi. Disuruh kita banyak membaca. Baca lah kau. Tak ada bacanya. Mesti berguru tak. Terus berguru pun lalai, lali. Buat tak dengar je, macam tak faham je. Lam yu'fa'anhu wa illa ufiya. Baik. Kalau kasurat fi mahallin wajid lam yu'fa'anhu wa illa ufiya. Wa illa maksudnya wa in lam yaksur bi an qallat. Kalau tak banyak dengan bahawa dia sikit, ufiya. Bi khilafil ma'i fa inna jami'ahu kasyai' wahid.
fa in qalla sya'ru fihi ufiya anhu wa illa fala. Tu yang tadi kita takdir in kana jamidan, jika zabat tu jamid, jika dia jamid. Bi khilafil ma'i, bersalah dengan yang cair, ma'i. Kalau zabat tu ma'i, cair, peluh, saya sebut contoh tadi. Fa inna jami'ahu, kalau maksudnya jami' ma'i ni dia ke syai' wahid. Jami' ni dia ke syai' wahid. Dia seperti benda yang satu. Fa in qalla sya'ru. Jadi kalau contoh saya yang ni, yang isu rendam-rendam ni, yang ni lah. Kalau faham dengan ni, pasal kita faham dia bukan jamid peluh tu, tapi dia ma'i. Fa in qalla sya'ru, jika sedikitlah bulu dia fihi, pada inak, pada bekas yang kita pakai untuk proses transaksi peluh tu pergi ke air tu, ufianhu lah, dimaafkanlah daripadanya. Saya sebutlah kaedah nak bagi kurang bulu apa macam mana. Ataupun jenis lah ni ada apa, alat yang ada elektrik statik tu kan, tahu, faham, ni macam rod polisterin ni, bukan dengan plastik, tapi kita gosok-gosok kat kain bulu, betul. Kalau rambut kita dia tegak lekat. Jadi nak hilangkan bulu tu yang dah lekat, yang dah tanggal daripada badan zabat ni, gunakan tu, ambil kain bulu tu, dia tak boleh waktu sejuk, kena waktu yang suara panas sikit, nak hasilkan elektrik statik. Elektrik statik ni bukan arus elektrik ni kan, tak faham dengar yang saya sebut. Gosok plastik tu, nanti bulu zabat tu ambil, letakkan, yang mana bulu dia yang tertanggal di asyat tu akan lekat lah. Dia macam magnetik, tapi dia bukan benda besi, tapi dia memang akan menarik benda-benda yang macam tu. Bulu tu akan melekat itu. Itu kedah-kedah untuk bagi taklil kan, bulu-bulu yang menyebabkan, kalau nak ambil proses zabat ni, dia akan menyebabkan najis jika banyak bulu dia yang lokoh. Itu isu kalau kita sebut tu, kalau kita rendam dalam air tu, punggung ni tu tak basuh, macam mana? Kaki bukan pernah pakai kasut, punggung pun bukan pernah basuh, macam mana? Macam mana jawab? Asal dengan golib. Bila tak tu suci, golibnya punggung memang tak pernah basuh, siput pun tak pernah basuh. Kalau ni pun jenis pancut macam kucing juga maksudnya. Kasut tak pernah pakai. Untuk kita rendam dalam air tak jadi najis ke? Asal binatang tu suci, golib najis, macam mana? Menang asal tahir. Kalau nak rajin juga, sebelum nak berendam orang tu, basuh ulu kaki dia, basuh siput dia, betul? Basuh punggung dia, untuk rendam. Kalau nak buat gitu, melainkan macam mana kita dah bahas, dia tengok pegang binatang tu cirit, rupanya cirit, punggung dia dah basah cirit, rendam, tu najis lah weh. Itu ke asal lah. Bukan asal, itu kan golib dah, memang yakin memang najis ada di punggung dia. Yang tu yang besar faham asal kan, golib tu besar tu, fiqah faham benda tu besar, khasnya dalam bab-bab macam ni. Fa in qalla sya'ru fi anhu wa ila fala wa ila wa ilam wa ilam yaqullah, kalau dia tak sikit, bi angka surat, dengan bahawasanya dia banyak, fala yu'fa. Jadi wala nazara lil makhuzi hina izin, maka tidak ada pandangan perhatian sedikit pun bagi benda yang diambil pada ketika itu. Jadi maksudnya, kalau memang tak ada bulu apa, atau bulu tu ada tapi sikit, apa benda yang kita dah ambil atas nama zabat tu, dia ma'i' ke, dia jamik ke, tak ada masalah pun langsung. La nazara li ma'khuz minhu hina izin. Wa naqala al-muhibbut tabari an ibni Sabbaghi wa tabadahu annahu yu'fa an jirratil ba'irah wa nahwihi fala yanjusu ma syariba minhu wa ulhiqa bihi. Situ dulu. Ada soalan? Mantik.